إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini, seperti mana yang kita habis pada pertemuan yang lalu, kita masih lagi membicarakan ataupun membincangkan berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf AS. Kita cerita pada pertemuan yang lalu, pemulaan ataupun muqaddimah daripada pertemuan yang lalu, bahawa sebahagian besarnya kita sebut daripada kisah Nabi Yusuf ni lah permulaan bagaimana terbentuknya Bani Israel. Bermula daripada adik-beradik ataupun daripada keturunan susur galur Nabi Allah Yusuf AS, inilah timbulnya Bani Israel daripada zaman Nabi Yusuf sampailah ke hari ini. Baik. Dan tuan-tuan, kita sebut juga kisah Nabi Yusuf ini ada bermacam-macam bentuk keadaan yang boleh kita belajar. Pertama yang telah kita baca sikit, iaitu berkaitan dengan bagaimana konflik dalam keluarga, komplotnya abang-abang dia untuk nak buat jahat kepada Nabi Yusuf. Itu kita dah cerita. Kemudian selepas Nabi Yusuf ni telah dibuang oleh abang dia masuk dalam telaga, kemudian ada orang ambil beli, maka hari ini insya-Allah kita nak sambung sikit. Baik, pada pertemuan yang lalu, di akhir kisah pertemuan yang lalu, kita cerita bagaimana Nabi Yusuf AS setelah dia dilempar buang dalam telaga, kemudian ada orang ambil, dijualkan dengan harga yang tak seberapa, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jumlah beberapa dinar, dengan jumlah beberapa dirham. Selepas daripada itu dibeli oleh seorang menteri yang bertugas di dalam kerajaan Mesir. Baik, maka Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia dibelah oleh dua orang. Pertama, seorang perempuan yang bernama Zulaikha, ataupun kita sebut mak dia lah, mak angkat dia, dan suami kepada Zulaikha yang Allah Subhanahu wa taala rekod dalam Al-Quran ni, nama dia Al-Aziz. Ada sebagian ulama kata Al-Aziz ni memang semua menteri pada masa tu nama dia Al-Aziz. Ada yang kata Al-Aziz ni menteri, nama lelaki. Ada yang kata nama, ada yang kata bukan nama. Tak apalah. Kemudian tuan-tuan, kita nak sebut juga, kadang-kadang ada orang kita ni dia salah faham.
yang namanya Zulaikha. Zulaikha. Sedangkan dalam Al-Quran memang Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut siapa nama Zulaikha tu, Allah tak sebut. Allah tak sebut dengan jelas nama Zulaikha tu. Nama Zulaikha ni nama yang ditimbulkan dalam beberapa kitab-kitab yang lain. Dan kebanyakannya lebih disebut di dalam kitab-kitab ataupun di dalam buku digunakan oleh agama-agama lain. Cuma bila dia tu seorang yang cantik, seorang yang terkenal, maka digembar-gemburkan nama dia tu menjadi nama besar. Tuan-tuan, ada beberapa persoalan berkaitan dengan Zulaikha ni. Kan kita lah ni musim kenuri, kalau tuan-tuan yang masih lagi terima kad, tuan-tuan akan tengok ada ayat yang bunga-bunga cerita pasal Zulaikha. Kan? Macam mana ayat dia ni? Bermula bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Nabi Yusuf dan macam-macam lah ayat dia tu kan. Ayat bunga yang nak harap kata jemputan kenuri tu. Cuma persoalan dia nanti, kita tak rongkai lah ni. Persoalan dia nanti di hujung kita akan cerita, adakah Zulaikha ni nanti betul dia akan jadi isteri kepada Nabi Yusuf seperti mana yang kita tahu? Kan sebahagian kita biasa dengar, kita biasa diberitahu bahawa Zulaikha ni nanti akan berkahwin dengan Nabi Yusuf. Yang tu insya-Allah kita akan merungkai. Kalau tak dan sesi hari ni, kita akan buat sesi sekali lagi insya-Allah. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Untuk hari ini kita nak cerita bagaimana bermulanya fasa Nabi Yusuf alaihi salam ni mula menjadi nabi. Dan beberapa ujian yang Allah akan timpakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala cerita, selepas saja Nabi Yusuf ini dibela oleh mak angkat dia Zulaikha tadi ni dengan Al-Aziz, ayah angkat ataupun menteri dalam negeri Mesir ni, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 22 surah Yusuf. Allah Taala kata, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika mana dia telah cukup dewasa, balagha ashuddahu, dia dah sampai umur dia dewasa, atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepada dia hikmah dan kebijaksanaan dan juga ilmu. Ini Allah bagi kepada semua nabi-nabi. Bila sampai masa cukup tempoh, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Allah bagi kepada Nabi Yusuf ni, dia ada kebijaksanaan dan dia ada ilmu. Salah satu ilmu Nabi Yusuf yang Allah bagi kepada Nabi Yusuf iaitu ilmu dia boleh takbir mimpi. Dia boleh takbir mimpi. Kan tuan-tuan ada satu kitab, nama kitab tu kitab takbir mimpi ataupun tafsir mimpi, kitab yang ditulis oleh seorang ulama nama dia Ibnu Sirin. Tuan-tuan, Ibnu Sirin dia himpunkan berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan daripada sumber-sumber yang elok, sumber-sumber yang sahih. Kemudian dia buat satu kitab, nama kitab tu takbir mimpi. Kitab tu memang menceritakan kalau mimpi itu macam ni, mimpi itu macam ni, apa makna kepada mimpi. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kelebihan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kan kita mimpi ni macam-macam. Kata Nabi SAW, mimpi ni dua. Pertama, mimpi itu mainan daripada syaitan, mainan tidur. Dan yang kedua, mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi kita ni ada yang mimpi baik, ada yang mimpi tak baik. Habis Ustaz, mimpi yang tergolek sampai jatuh katil itu lagu mana? Itu tak tahu. Nak kena cari. Saya pun tak mengaji, tapi buku dia tu memang ada jual kan, Pak. Kalau tuan-tuan pergi beli, tuan-tuan boleh baca aja sendiri. Memang tulisan dia tu telah diterjemahkan dan tuan-tuan boleh baca tengok. Macam-macam lah. Kalau mimpi bertemu dengan orang mati, sekian-sekian makna. Mimpi bertemu dengan orang masih hidup, mimpi nampak benda tu, mimpi nampak benda ni. Semua tu ada tafsiran-tafsirannya. Semua tu. Itu antara kelebihan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam ni, dia boleh takbir mimpi.
Baik, tuan-tuan, mak angkat dia Zulaikha bila tengok Nabi Yusuf alaihi salam ni makin besar, makin dewasa. Tengok ni bila dah tumbuh makin besar ni, Zulaikha mai berkenan pula. Dia kata tengok, nampak handsome pula anak angkat aku. Kan? Nak kuih lama, kuih besar ni memang nampak segak pula. Nampak handsome, nampak segak pula. Maka tuan-tuan, bermulalah Zulaikha ni, dia bila tengok Nabi Yusuf alaihi salam hari-hari, dia mai geram, dia berkenan dengan Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran Allah rakam benda ni. Allah sebut benda ni. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yusuf alaihi salam dengan digoda oleh seorang perempuan. Biasa kita dengar orang lelaki goda orang perempuan. Ni orang perempuan goda orang lelaki. Tapi rasa benda tu bukan benda biasa dah. Benda tu bukan benda tak biasa, itu benda biasa dah lah ni pun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala kata warawadatuhu allati huwa fi baitiha. Ketika mana perempuan ataupun isteri Al-Aziz duduk seorang diri di rumah dia, dia menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Wa ghallatil dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa ghallatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia menutup, mengunci semua pintu-pintu. Dia buat lagu mana? Dia tengok suami dia keluar, Al-Aziz keluar pi laksanakan tugas, dia tutup semua pintu rumah dia. Pada masa tu apa dia sebut ni? Dia kata kepada Nabi Yusuf, dia kata, "Hai talak." Dia kata, "Hai talak, wahai Yusuf, mari kamu dekat dengan aku. Mai kamu dekat sini." Nabi Yusuf alaihi salam jawab apa? Qala ma'azallah. Ma'azallah ni apa dia tuan-tuan? Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Yusuf, ma'azallah. Aku minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ujian ini, daripada godaan. Zulaikha minta mai duduk dekat dengan dia, mailah dekat aku, mai duduk sini. Tuan-tuan, Zulaikha ni diriwayatkan, dikatakan dia ni antara perempuan yang cantik di Mesir pada masa itu. Seorang isteri menteri, seorang yang memang ada segala-gala harta, yang berpakaian cantik, dan dia pun juga orang yang cantik. Tuan-tuan, bila dia goda Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf jawab dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, ma'azallah, aku minta berlindung daripada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Dalam Quran Allah Ta'ala sambung, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihuz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi kepada orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala sebut macam tu. Tuan-tuan, tiba-tiba dalam tengah duk goda Nabi Yusuf alaihi salam ni, Zulaikha duk goda Nabi Yusuf alaihi salam, duk ligan sana sini, maka tiba-tiba tuan-tuan, Al-Aziz suami Zulaikha ni balik. Bila suami Zulaikha ni balik, Zulaikha ni cepat-cepat dia pergi terus dekat suami dia. Dia kata, abang tengok abang, Yusuf ni dia nak goda saya. Dia spin, dia pusing cerita. Dia kata, abang tengok ni, Yusuf dia kunci habis semua pintu-pintu rumah, dia nak goda saya abang. Dia kata tengok. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala kata wa syahida syahidun min ahliha. Dalam rumah tu pada masa tu ada seorang perempuan ataupun ada lagi seorang duduk dalam rumah tu. Boleh kata dia tu juga pembantu kepada Zulaikha, duduk dalam rumah tu menyaksikan kejadian ni. Dia ada dalam rumah tu. Maka perempuan ni pun kata, lah ni macam ni tuan, lah ni macam ni. Zulaikha sebut kata Yusuf yang goda dia, tapi Yusuf kata dak, aku tak buat. Maka perempuan tu kata macam ni, lah ni macam ni. Dia kata, in kana qamisuhu qudda min qubul fasaddaqat wa huwa minal kadhibin. Dia kata sekiranya baju Nabi Yusuf alaihi salam tu terkoyak di belakang, maka perempuan ni adalah daripada kalangan orang yang tipu. Tapi kalau Nabi Yusuf
baju Nabi Yusuf tu, wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tetapi kalau baju Nabi Yusuf tu dia terkoyak daripada belakang, kalau baju Nabi Yusuf tu terkoyak daripada belakang, fakazzabat, maka perempuan ni tipu, wa huwa minas sadiqin, dan Nabi Yusuf tu daripada kalangan orang yang betul. Falamma ra'a, maka dia tengok balik baju tu, faqamisahu qudda min dubur, tengok baju tu terkoyak daripada belakang. Baju Nabi Yusuf terkoyak daripada belakang, bukan baju Zulaikha yang terkoyak daripada belakang. Siapa ligan siapa? Tahulah. Tengok cek balik, orang yang ligan tu mesti dia yang tarik baju. Kalau orang lelaki ligan orang perempuan, dia koyak baju perempuan. Kalau orang perempuan ligan orang lelaki, baju orang lelaki itulah yang koyak. Maka dalam Quran ketika mana berlaku situasi itu, Allah rakamkan falamma ra'a qamisuhu qudda min dubur, bila dapat tengok cek siasat balik, rupanya sungguh baju Nabi Yusuf lah yang koyak min dubur, daripada belakang. Qala innahu min kaidikunna. Dalam Quran Allah Ta'ala sambung, Allah Ta'ala kata, Al-Aziz kata apa? Nampaknya hang tipu dah, Zulaikha tipu. Zulaikha tipu nak selamatkan diri dia dan fitnah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Al-Aziz, isteri suami kepada Zulaikha ni pun dia sebut apa? Yusuf a'rid an hadha. Yusuf, cerita ni kira habis takat ni lah kok no. Tentang isteri aku goda hang ni kira habis takat ni lah, jangan bawa pergi merata lah cerita ni. Cerita ni harap-harap a'rid an hadha, kalau boleh cukup sampai takat ni je. Dan Al-Aziz sebut kepada isteri dia, wastaghfiri li dzambik, wahai isteriku, mintalah ampun kepada Tuhan dengan dosa yang kamu lakukan. Innaki kunti minal khaitin, kerana sesungguhnya kamu daripada kalangan orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesalahan. Baik, tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sambung cerita tentang apa yang berlaku dalam rumah, dia tak berhenti tang. Al-Aziz dan juga Zulaikha habis takat tu. Rupanya cerita tu tak tutup tang tu. Ada cerita tu berita sampai kepada orang luar, sehingga pada masa tu kawan-kawan kepada Zulaikha ni tak masuk dalam grup persatuan isteri-isteri menteri ni, pakat tahu habis apa yang berlaku kepada Zulaikha, apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Dia kata apalah Zulaikha ni tis sikit punya rendah ke, duk goda dia punya orang gaji dia, duk goda dia punya duk goda dia punya hamba dia. Macam-macam lah mereka kata kepada Zulaikha, mereka buat fitnah macam-macam kepada Zulaikha. Sedangkan benda tu sebenarnya sebaliknya kan? Sedangkan benda tu memang betul, benda tu berlaku, cuma dia duk cerita tu sehingga pada masa tu Zulaikha ni marah. Ish, hampa ni duk cakap benda yang hampa tak tahu. Depa tak pernah tengok Nabi Yusuf alaihi salam, dan depa kata apa Zulaikha ni duk goda Yusuf, duk goda hamba dia ni tak ada tis ke, dia ni tak macam-macam lah. Duk cerita tu habis tersebar. Tuan-tuan, maka dalam Quran Allah Ta'ala sambung, Allah Ta'ala cerita pula bagaimana Zulaikha ni dia nak buat bagi semua orang tahu siapa dia Nabi Yusuf. Semua nak bagi orang perempuan, isteri-isteri menteri, kawan-kawan dia yang duk kata kat dia ni, biar hangpa tahu apa siapa dia Nabi Yusuf yang aku duk tengok dia daripada kecil sampai besar. Biar hangpa tahu. Baik tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sambung, Allah Ta'ala kata, maka isteri Nabi Yusuf pun himpunkan semua isteri-isteri menteri ataupun isteri-isteri orang-orang kenamaan di kawasan Mesir tu untuk mai makan malam, buat majlis makan malam di rumah dia. Pada ayat yang ke-30 sampai ayat 34 Allah cerita benda ni. Allah Ta'ala sebut pada masa tu depa panggil isteri Al-Aziz ni pun mai panggil semua isteri-isteri menteri-menteri yang lain ni supaya mai duduk di situ, mai dalam keadaan majlis yang dibuat tu mai duduk di situ. Tuan-tuan, maka pada masa tu Zulaikha sebut kepada Nabi Yusuf. Dia kata apa? Dia kata
Wahai Yusuf, satgi ni bila aku dah bagi satu benda dekat depa, hang tolong keluar. Qalatil ukhruj alaihinna. Bila depa semua dah siap dah, hang keluar pada masa tu. Ni dalam Quran ni Allah Taala sebut, Yusuf satgi ni bila depa dah siap sedia, semua kehadiran dah sampai dah, tetamu-tetamu semua dah sampai duduk dalam rumah, satgi aku suruh keluar, hang hidang ayat, hang keluar pi. Tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala sambung, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Bila saja Nabi Yusuf alaihi salam keluar lintah lalu bawa satu benda, pada masa tu isteri-isteri menteri ni semua diberikan depa ni satu pisau, 9 pisau dan buah untuk nak dipotong, nak dimakan. Tuan-tuan, bila depa tengok Nabi Yusuf alaihi salam punya segak cantiknya Nabi Yusuf alaihi salam ni, sampai tengok tu tak geling biji mata. Tengok tu kita kata kira tengok sekali lalu sambil tangan tu duk bergerak tak sedap apa benda pula. Sehingga kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala tulis, Allah rekodkan benda ni, wa qatta'na aydiyahunna, sehingga depa memotong tangan depa sendiri. Hirih tangan depa sendiri sampai depa kata apa? Wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Dia berkata, yang ni bukan manusia, kata yang ni malaikat ni, dia kata. Tuan-tuan, sampai macam tu sekali. Tuan-tuan, sebab itu digambarkan kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam ini seperti mana bulan. Tetapi kecantikan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih cantik daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Ulama buat perbandingan apa? Kalau Nabi Yusuf ini seumpama bulan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpama matahari. Cantik segaknya Nabi kita ni umpama matahari. Pertama, matahari dialah yang menyinari bulan, menyebab bulan tu menyala. Dan yang kedua, cantiknya matahari sehingga orang tak boleh tengok sebab terlampau bersinar dan bercahayanya matahari. Nah, begitu. Nampaknya kata Nabi kita ni melebihi kepada Nabi Yusuf. Walaupun Nabi Yusuf ni cantik, Nabi Yusuf ni segak, tetapi cantik lagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sampai macam tu. Dalam Quran, bila isteri-isteri menteri ni tengok, oh dia dapat tengok-tengok sampai akhirnya depa sendiri pun terpegun dan depa potong. Maka Zulaikha pun kata, bahawa hangpa tahu, hangpa kata sangat kat aku. Duk fitnah aku sangat, duk kata kat aku berkenan dekat hamba aku, berkenan dekat hamba aku, sedangkan hangpa sendiri tak tengok lagi ni. Hangpa tengok bahawa hangpa tahu. Hangpa tengok bahawa hangpa tahu. Kan? Aku duk merekam punya lampu orang, dia kata. Aku duk tengok dia daripada dia kecil kot sampai dia besar. Hangpa baru tengok aja. Baik. Tuan-tuan, bila Nabi Yusuf AS tengok macam tu, Nabi Yusuf tengok keadaan macam tu, maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Dia kata, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau macam inilah keadaan, aku lebih suka untuk aku duduk dalam penjara. Sebab apa Nabi Yusuf kata duduk dalam penjara? Kerana dalam penjara ni Nabi Yusuf takkan pergi mana-mana dan takkan sebarang orang yang boleh tengok dia. Tak ada siapa yang boleh tengok Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf kata apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, kalau boleh, aku lebih suka untuk aku masuk duduk dalam penjara. Tuan-tuan, maka pada masa tu cerita tu tak habis di situ. Cerita yang kata Yusuf alaihi salam menggoda, depa ubah cerita. Oleh kerana depa ni ada kuasa, depa ni ada duit, ada kuasa, depa gunakan segala apa yang ada di Mesir pada masa tu, ubah cerita. Ubah cerita macam mana? Yang asalnya cerita Zulaikha yang goda Yusuf, depa tukar cerita. Depa tukar cerita, depa kata apa? Yusuf lah yang goda Zulaikha, Yusuf yang goda Zulaikha, habis. Dan tuan-tuan, ada satu perbuatan depa buat. Apa dia? Depa bawa Nabi Yusuf, depa tutup kepala, depa pusingkan keadaan Nabi Yusuf naik kuda tu dalam keadaan orang bersalah. Orang dulu haji, depa buat macam mana?
nak bagi tahu kata dia ni bersalah, nak bawa pusing negeri, pusing daerah, pusing kampung, nak abang kata dia ni bersalah, dia akan di atas kuda, kemudian hadap dia ke belakang. Kuda tu ke depan, dia naik, dia kena duduk ke belakang macam tu. Itu menandakan kata dia orang salah. Menandakan kata dia orang salah. Dan pada masa tu Yusuf ni diejek lah. Nabi Yusuf ni difitnah, diejek. Yusuf goda tuan dia, Yusuf goda tuan dia. Ada yang cemuh dia, ada yang maki dia, ada yang hina dia. Macam tu. Tuan-tuan, Nabi Yusuf AS ni, dia memang minta masuk dalam penjara. Tapi tak sangka pula tiba-tiba nama dia dikotori dan jadi macam tu keadaan dia. Nama dia sehingga difitnah pada masa tu. Baik tuan-tuan, maka bila jadi macam tu, Nabi Yusuf pun disabitkan kesalahan dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Tuan-tuan, Nabi Yusuf masuk dalam penjara ni dalam keadaan dua perasaan. Pertama, dia suka dia masuk dalam penjara sebab dia boleh elak daripada segala fitnah. Isteri-isteri menteri duk tengok dia, duk mengorak dia, duk goda dia ni pertama. Yang kedua, dia tak suka, perasaan dia tak berapa suka masuk dalam penjara tu kerana dia dimasukkan dalam keadaan dia ni difitnah oleh orang ramai dan Zulaikha sendiri. Tuan-tuan, dia punya penyelesaian dia ada lagi ni. Kalau sempat kita akan cerita. Maka tuan-tuan, pada masa ni Nabi Yusuf AS pun duduk dalam penjara. Nabi Yusuf duduk dalam penjara. Nabi Yusuf duduk dalam penjara pada masa tu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah taala sambung wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Pada masa tu Nabi Yusuf duduk dalam penjara bersama-sama dalam penjara sel Nabi Yusuf AS ni fatayan, ada dua orang lelaki. Dua orang lelaki ni depa ni dulu kerja dalam istana bahagian departmen dapur. Kan, bahagian dapur kitchen tu, bahagian dapur istana depa tu kerja bahagian dapur. Cuma depa ni disabitkan kesalahan masih lagi dalam soal siasat dan sebagainya, masih lagi ada kes yang belum selesai, duduk dulu dalam penjara tu bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan, maka pada masa ni lah Allah Subhanahu wa taala rekod Nabi Yusuf alaihissalam ni dia menyampaikan dakwah. Pasal dia tengok Nabi Yusuf ni dia semayang, dia rajin zikir, dia duduk dalam penjara ni tak macam orang jahat. Dia pun pelik tengok Nabi Yusuf ni, lagu mana dia ni boleh masuk dalam penjara. Tuan-tuan, saya baru ni bulan puasa berkesempatan masuk dalam penjara Pokok Senang. Kebetulan memang saya ada kuliah bulanan sebulan sekali dalam kawasan penjara Pokok Senang, tapi bukanlah bagi dekat banduan, bagi dekat staff. Nak jadi cerita, malam tu bulan puasa pi imam tazkirah dekat depa. Depa kata, "Ustaz, kebetulan malam tu pengarah turun, dia kata, Ustaz, saya nak minta pegawai saya bawa Ustaz masuk ke dalam." Kemudian dia punya pegawai buat masuk dalam. Cuma dia kata, Ustaz tak boleh lah masuk sampai tengok depa dalam sel tu, tak boleh, cuma tengok keadaan dalam. Tuan, rupanya bila duduk dalam penjara ni bukan kata banduan saja yang berasa terkurung, staf yang duduk dalam tu pun berasa terkurung. Tuan-tuan bayangkan, tak boleh bawa langsung telefon ni. Bila kita masuk dia punya pintu awal dia tu, dia akan cek semua. Cek saya ni, dia kata, Ustaz, telefon kena tinggal. Telefon kena tinggal. Tak apalah, kita pun tinggal. Masuk dalam tu, dia bagi tengok lah. Dia bagi tengok. Saya tanya, nanti ni bila raya banduan-banduan semua nak sembahyang di mana? Cukupkah sembahyang dalam surau, dalam masjid tu? Dia kata tak cukup, Ustaz. Kami himpunkan semua hampir 2,000 lebih orang sembahyang di padang. Dia bawa pergi sampai di padang tu, tengok padang. Oh, padang luas, masya-Allah. Saya kata padang besar ni memang luas. Lepaslah nak buat khutbah. Dan saya pun kata sunnah Nabi memang sembahyang raya, sembahyang di padang. Sambil-sambil duk cerita tu, masing-masing duk cerita pengalaman. Kawan ni bertugas 20 tahun dah, kawan ni 15 tahun dah. Tuan-tuan bayangkan 15 tahun duk bertugas dalam tu, memang tak boleh bawa apa pun. Kalau ada apa-apa berita-berita kematian ke apa ke, depa lah yang tak ada lah kata lewat sangat tahu, tapi kira tahu tu lewat lah. Sebab memang tak boleh.
Berbanding dengan pegawai-pegawai lain, kalau di luar ni, katalah polis ke, bomba ke, kalau bertugas di luar, masih lagi boleh pegang telefon. Oh, saya kata, tak tahulah. Kata, kita yang duk biasa dah dengan duk pegang telefon ni, tiba-tiba tak boleh pegang dengan 7 jam, berapa jam tu, 15 tahun pula bertugas. Oh, bukan jalan-jalan. Bukan jalan-jalan. Baik. Maka Nabi Yusuf AS ni bila dia masuk dalam penjara, tuan-tuan, maka salah seorang daripada, 2 orang daripada mereka ni kerja dalam penjara, kerja dalam istana dan dimasukkan dalam penjara. Maka tuan-tuan, pada masa tu mereka ni mimpi. Mereka ni mimpi. Satu malam bila mereka ni tidur, mereka mimpi. Dia bercerita dekat Nabi Yusuf AS. Dia kata, qala ahaduhuma, berkata salah seorang daripada lelaki tadi ni, dia kata apa? Inni arani a'siru khamra, dia kata. Dia kata, wahai Yusuf, dia kata, aku ni semalam aku mimpi, dia kata. Aku ni mimpi aku memerah, dia kata. Sesungguhnya aku mimpi aku memerah anggur, dia kata. Dan seorang lagi pula dia kata, ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan, dia kata. Sesungguhnya seorang lagi pula dia kata, aku mimpi aku bawa di atas kepala aku ni ada roti, dia kata. Ta'kulu tayrum minhu, dia kata burung mai hinggap di atas kepala aku, kemudian burung tu pagut makan sampai habis makanan yang ada di atas kepala aku. Wahai Yusuf, Nabi'na bi ta'wili, wahai Yusuf, tolong cerita apa makna mimpi kami. Maka tuan-tuan, Nabi Yusuf AS pun dalam Quran, sambil-sambil Nabi Yusuf, sebelum Nabi Yusuf dia nak bagi tahu jawapan, sebelum dia nak takwil mimpi tu, dia habaq dulu, dia kata, sembahlah Allah, Tuhan yang ada, tidak ada selain daripada Allah. Dan kalau hampa nak tahu, aku ni berketurunan daripada Ibrahim. Apa Nabi Yusuf tanya dekat mereka, hampa kenal ada Ibrahim? Dia kata, kami kenal lah. Nabi Ibrahim ni legend lah. Nabi Ibrahim ni seorang Nabi yang diakui oleh semua orang. Memang orang yang hebat. Kalau hampa nak tahu, aku ni daripada keturunan Ibrahim. Aku ni Yusuf, Yusuf bin Ishaq, Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Moyang aku, tuan aku ni Nabi Ishaq. Tuan aku Nabi Ishaq, dan bapa aku ni Nabi Yaqub yang duduk di Palestin. Oh, depa kata hang ni seorang nabi lah, hang ni anak kepada nabi, dan hang ni seorang nabi. Begitulah. Kemudian tuan-tuan, maka Nabi Yusuf pun mula takwil. Nabi Yusuf takwil mimpi. Nabi Yusuf kata, hang nanti ni, hang mimpi, kata hang para ayat, hang nanti ni akan dibebaskan. Hang nanti akan dibebaskan dan hang akan kembali balik kerja bahagian dapur istana, duduk balik jalan. Dan nanti Nabi Yusuf pesan dekat dia, Nabi Yusuf kata, nanti ni bila hang dah kerja dalam istana balik, hang jangan lupa pergi bagi tahu dekat pegawai istana, bagi tahu dekat depa, kata Yusuf dia ni tak bersalah duduk dalam penjara. Tuan-tuan, kemudian Nabi Yusuf kata pula seorang lagi, hang pula yang hang mimpi ada roti atas kepala hang, lepas tu burung main makan, senang cerita hang mati ya, hang dijatuhkan hukuman mati. Kawan tu pun fikir jugalah, tanya. Jadi macam serba salah, tak tanya pun serba salah, tanya-tanya kena jawapan lagi. Kena jawapan apa? Nak kena jawapan mati pula. Maka tuan-tuan, takwil Nabi Yusuf AS ni betul. Sebelum tu, ada dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Nabi Yusuf AS ni, dia boleh bagi tahu apa menu makanan yang akan sampai kepada banduan hari ini. Apa yang akan sampai dekat mereka hari ini sebelum sampai kepada Nabi, sebelum sampai dalam bilik, sebelum sampai dekat mereka 3 orang, Nabi Yusuf boleh bagi tahu. Ini bentuk daya tarikan Nabi Yusuf nak ajak supaya mereka ni ambil perhatian, tengok kepada Nabi Yusuf AS. Dalam Quran Allah Ta'ala sambung apa dia? Illa naba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakum. Ni Nabi Yusuf boleh bagi tahu ta'am tarzuquhunna, ta'am makanan yang akan sampai kepada kamu tu aku boleh tahu. Satgi ni Haji makan roti canai, satgi ni Abang Munir makan capati, satgi ni dia boleh tahu. Boleh tahu apa yang menu-menu makanan ni, boleh tahu. Macam tu.
Maka bila jadi macam tu, selepas Nabi Yusuf takwil mimpi-mimpi mereka, maka tuan-tuan, betul lah apa yang berlaku dengan takwilan mimpi. Betul lah apa yang berlaku dengan takwilan mimpi yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS kepada dua orang lelaki tadi ni. Dua orang lelaki tadi ni, apa yang dicerita oleh Nabi Yusuf, kamu akan dibebaskan. Seorang tu dia dibebaskan dan dia masuk pi ke dalam penjara. Dia masuk pi ke dalam istana. Cuma tuan-tuan, pada masa ni lah syaitan dia main buat kerja. Pada masa ni syaitan dia main buat kerja. Apa yang berlaku? Pada masa tu dia pi dekat lelaki tu, dia buat bagi lelaki yang asalnya nak bantu Nabi Yusuf AS, lelaki tu lupa. Asalnya dialah yang nanti akan bantu Nabi Yusuf AS sepatutnya. Tetapi pada masa tu fa'ansahu syaitan zikru rabbih. Lelaki tadi ni maka telah melupakan, maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Lelaki tadi itu terus dibebaskan oleh pegawai, naik pergi bertugas di atas tu, lupa dekat Nabi Yusuf yang tolong takwil, yang tolong selesaikan masalah tadi, yang tolong beritahu hang nanti akan dibebaskan. Maka falabitha fi sijni bid'a sinin dalam Quran. Maka Nabi Yusuf AS pun duduk dalam penjara ni beberapa tahun lamanya. Fi bid'a sinin, ada yang kata 3 sampai 9. Ada yang kata 3 sampai 9 tahun, ada yang kata begitu keadaan lama dia. Hak seorang tu dah mati dah. Seorang tu dalam sebagai riwayat dia katakan dia disalib. Dia disalibkan. Salib ni macam mana? Dia dipaku kaki tangan dan dipaku kaki, kemudian dibiarkan mati. Yang seorang lagi pula dia dibebaskan tapi dia lupa pula. Maka Nabi Yusuf pun duduklah dalam penjara. Baik, tuan-tuan, cerita tak habis takat. Cerita Nabi Yusuf tak habis takat. Apa yang berlaku? Satu hari pada ayat 43 Allah Subhanahu wa taala sambung. Allah Taala kata, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'una sumbulatin hudrin wa ukhrati yabisat. Dalam Quran Allah Taala sebut, Allah Taala kata, satu hari Raja Mesir dia mimpi. Dia kata dalam mimpi dia tu, aku melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus. Kemudian aku nampak juga dalam mimpi aku tu 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Tuan-tuan, raja dia mimpi macam tu. Dia tidur, dia bangkit, mimpi macam tu. Dia himpunkan semua menteri-menteri dia pada masa tu. Dia nak tanya, apa dia punya takwil, apa dia punya makna kepada tafsiran mimpi dia ni. Apa makna kepada mimpi dia ni. Maka pada masa dia sebut, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya. Dia kata, wahai menteri-menteriku, tolong buat mai jawapan kepada aku. Apa dia jawapan ni? In kunta li ru'ya ta'birun, kata, tolong buat mai apa dia jawapan kepada mimpi aku ni, jika kamu dapat mentakwil mimpi. Bila depa dengar, tuan-tuan, bila depa dengar, depa tengok-tengok, depa dengar balik mimpi, depa tengok balik mimpi raja tu, depa kata, kami tak biasa jadi, kami tak biasa lagi lah dengar keadaan macam ni. Mimpi lembu sihat makan lembu yang kurus, lembu gemuk makan lembu kurus. Lepas tu ada 7 tangkai gandum hak muda, kemudian ada pula yang tua, ada pula yang kering. Dia kata, kami tak biasa dengar mimpi yang bercampur-campur macam tu, kami tak biasa dengar. Tuan-tuan. Baik. Kemudian bila jadi macam tu, dalam ramai-ramai tu, tuan-tuan, dalam ramai-ramai itu, tiba-tiba, tuan-tuan, ketika mana seorang lelaki yang dia ni pernah ditakwil mimpi oleh Nabi Yusuf AS,
dia pernah dulu ni duduk dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf. Dia keluar mai, bila dia dengar saja macam tu, dia kata, tuanku, dia kata tuanku, dia kata dulu ni saya biasa duduk dalam penjara. Ada seorang kawan saya, dia kata seorang kawan saya nama dia Yusuf, dia ni dulu ni pernah takbir mimpi saya. Dia kata saya keluar main ni, duduk tuang ayak dekat tuanku ni, kira duduk tuang ayak dekat menteri-menteri ni, pasal dia lah yang takbir mimpi. Dia lah yang cerita bagi dalam mimpi saya tu apa yang berlaku, dia lah yang takbir mimpi, dia kata. Tapi saya ni lupa lah ke dia duduk lama dalam penjara. Tuan-tuan, maka pada masa tu dia punya pegawai pergi jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dalam Quran Allah Taala sambung, Yusuf ayyuhas sadiq, dia pergi berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dia kata wahai Yusuf, dia kata wahai kawan aku, ayyuhas sadiq, wahai kawan aku, aftina, tolong buat mainkan, tolong ceritakan kepada kami, tolong sebutkan kepada kami apa yang berlaku dengan mimpi raja ni. Fi bid'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ajafun wa sab'ina sumbulatin udrin. Dia cerita, wahai Yusuf, raja mimpi 7 lembu besar dimakan oleh 7 lembu kurui. Lepas tu ada pula 7 tangkai yang hijau, 7 tangkai yang tua. La'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, hang tolong ceritakan, nanti aku nak cerita balik dekat atas. Tuan-tuan, maka Nabi Yusuf pun jawab. Nabi Yusuf pun takwil mimpi raja tadi ni. Baik, apa jawapan kepada takwil raja mimpi tu? Takwil apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf tu, kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang. Dia kena berhenti macam tu, kan? Baik, jadi insya-Allah pertemuan akan datang kita akan cerita apa yang berlaku kepada takwil mimpi Nabi Yusuf mimpi raja tadi tu. Kemudian Nabi Yusuf dia akan cerita. Nabi Yusuf dia bukan setakat cerita. Nabi Yusuf juga dia akan keluar daripada penjara dan dia akan selesaikan beberapa masalah. Dan tuan-tuan, kita akan tengok nanti ni apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan nanti ini kita akan cerita juga episod akhir nanti ni. Selepas daripada tu tak lama, adik-beradik dia semua akan kembali balik kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Yang tu pun ada cerita disebut dalam Al-Quran. Semua tu insya-Allah kita akan cerita pada pertemuan akan datang. Tuan-tuan, mudah-mudahan kisah daripada Nabi Yusuf alaihi salam ini ada pengajaran yang baik kepada kita semua, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung kisah Nabi Yusuf untuk episod yang terakhir ataupun seri yang ketiga daripada kisah Nabi Yusuf ni. Pertemuan yang akan datang insya-Allah bermulanya kisah bebasnya Nabi Yusuf alaihi salam daripada penjara, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan kepada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.